Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alah, dah lah lambat. Nak kena balik ambil barang lagi. Ish. Kunci. Okey. Jumpa. Kunci kat sini. Ni nak kena buka lah. Tak boleh buka. Alamak, susahnya. Dah tak cukup masa ni. Kenapa macam ni? Ada karat kat dalam ni. Kenapa dia ada karat? Macam mana karat boleh terhasil? Masalah ni. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Kimia Tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Tung. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Baik. Okey Cikgu, dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Farah. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semula kepada Cikgu Tung. Ya, sebenarnya saya nak tanya bagaimana karat tu boleh terhasil, terutamanya bila saya nak buka kunci mangga tu Cikgu. Macam mana boleh terhasil? Sebenarnya kan karat ni di sekitar kita, di sekeliling kita. Even macam toolbox ni. Hari ni masa saya tengah buka banyak benda karat. Ya Cikgu. So, inilah yang kita akan pelajari hari ini tentang pengaratan. Okey, baik Cikgu. Jom kita mulakan. Alright. Okay. Now, standard kandungan kita pada hari ini ialah 9.6 pengaratan. Dan kita akan pelajari dengan lebih lanjut tentang dua perkara. Menghuraikan, yang pertama, menghuraikan proses kakisan logam sebagai tindak balas redox melalui aktiviti. Dan yang kedua, mengeksperimen pencegahan pengaratan besi. Okey Cikgu. Tapi sebelum tu, Cikgu, mari kita menerokai apakah pengaratan dan apakah sebenarnya penyebab pengaratan. Baik Cikgu. Itu yang saya nak tahu Cikgu. Okey. Now, definisi pengaratan ialah pengaratan besi ialah proses kimia yang berlaku apabila besi yang terdedah kepada oksigen dan air mengalami tindak balas redox. Dan kakisan logam tadi ni definisinya sebenarnya adalah hampir serupa dengan pengaratan. Di mana kakisan logam ini adalah suatu tindak balas redox. Dan logam ini dioksidakan secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Okey. Dia nampak macam kompleks kan, Syah? Ya Cikgu. Tapi kita akan pelajari dengan lebih lanjut lagi hari ini supaya lebih mudah difahami dan saya boleh bagi Sean lebih memahami perkara ini. Okey, baik Cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ni di slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Kimia Tingkatan 5. Dekat dalam kotak ni memang nampak ada banyak barang yang berkarat ni. Ni paku-paku ni semua berkarat. Yang ni pula pipe ni macam berkarat juga. Banyak sangat benda yang berkarat di sini. Bagaimana pengaratan ni boleh berlaku, Cikgu?
Okey, pengaratan ni sebenarnya walaupun dia satu proses, Ya. dia ada mekanismenya macam mana dia boleh terjadi. Oh, okey, baik. Cikgu, itu ke yang kita akan belajar sekarang, cikgu? Ya. Okey, betul baik, tu. cikgu. Ya, silakan, cikgu. Now, ini adalah mekanisme pengaratan secara keseluruhan yang kita boleh ringkaskan dalam bentuk satu rajah. Ya. Okey. Now, yang pertama sekali, sebelum kita dive in ataupun masuk ke dalam mekanisme pengaratan ni, Ya. kita kena ingat balik Leo de Germany. Yang ini ke, cikgu? Ya. Ah. Kad yang di tepi Sean tu. Ya. Okey. Cuba Sean angkatkan, flip ke atas. Okey, setiap satu, ya? Setiap satu tu. Okey, untuk L ni adalah losers. Yes. Okey, untuk untuk E pula adalah elektron. Untuk O pula adalah oxidation. Ya. Saya pegang kat atas ni. Baru nampak Maksudnya apabila sesuatu benda tu kehilangan elektron ataupun menderma elektron, Ya. maka dia dikira sebagai suatu proses pengoksidaan. Oh, okey, baik. Mari kita tengok yang Jerman pula. Jerman pula. Okey, Ya. G untuk gains, E untuk electrons dan R pula adalah reduction, cikgu. Ya, maksudnya sekiranya sesuatu perkara tu Ya. menerima elektron, maka dia adalah proses penurunan. Okey, cikgu, saya faham sekarang. Maknanya jadual ataupun yang ada di sini Leo di Germany untuk kita memahami sama ada kalau kita terima elektron adalah proses yang cikgu sebutkan tadilah ataupun terima ataupun mengeluarkan. Ya, betul tu. Okey. Sebab itulah mekanisme pengaratan ni sebenarnya adalah suatu tindak balas redox. Sebab dia melibatkan kedua-dua pengoksidaan dan juga penurunan yang berlaku pada masa yang sama. Okey, cikgu. Okey. Now, sebelum tu, syarat utama untuk pengaratan berlaku sebenarnya ialah yang pertama kena ada air. Ya. Dan yang kedua ialah gas oksigen. So kedua-dua ni akan membantu dalam proses pengaratan. Okey. Okey. Dan apabila air berada pada permukaan besi, dia akan membentuk dua terminal. Okey. Now, dari rajah ni, cuba Sean baca yang terminal positif terlebih dahulu. Okey, cikgu. Daripada gambar rajah yang cikgu tunjukkan ni, terminal positif katod ada oksigen dengan ada 2 molekul air Ya. dan 4 elektron. Ya. Dan menjadi ataupun bertukar menjadi 4 hidroksida ke, cikgu? Ya. Very good. Okay. Now, dan ini adalah di terminal positif ini Ya. merupakan proses apa kalau kita pindahkan Ya. kepada kad Leo de German di depan Sean tadi tu. Okey, maknanya daripada apa yang saya nampak yang formula yang ada kat sini, cikgu, elektron dia adalah pada sebelah kiri anak panah. Ya, betul. Ya, maknanya dekat untuk jadual ataupun untuk formula yang kita ada sini Leo di German, ni ada anak panah kan, cikgu? Ya. Maknanya kalau dia sebelah kiri, E sebelah kiri, maknanya Kita dia akan buka pada G. Kita akan buka pada G. pada G. G ke, cikgu? Ya, betul tu. Dekat sini untuk Ya. terminal positif. Ya. Kita buka dekat sini, G. Ya. Okey, saya buka. Okey, dekat Gains. sini gains electrons and then R pula adalah reduction. Sebab itulah dia adalah proses penurunan di sebelah terminal positif. Okey, sekarang saya faham, cikgu. Ya. Okey. Dan untuk yang ni saya dapat makan, cikgu? Of course. Sebab cuba dengan sedaya upaya dan betul jawapannya. Terima kasih, cikgu. Of course dapat 5 star. Wow. Terima kasih. Okay. Macam mana dengan terminal negatif pula? Kalau Okey. kita buka di Leo. Okey, baik. Cuba Sean buka dekat Leo. Ya. Saya Okey. buka. So dia jadi losers elektron. Lepas tu dekat sini pula adanya oxidation. Maknanya disebabkan ia hilang elektron, ia menghasilkan ataupun berlakunya pengoksidaan. betul.
Okey cikgu. So bahagian ni kita dah tahu, kenali apa itu anode, apa itu kathod, Ya. dan apa yang berlaku di kedua-dua terminal ini. Jadi sekarang kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Okey cikgu. Okey. Dan di langkah pertama, kita akan perasan bahawa pengoksidaan yang berlaku di anode tadi menghasilkan setengah persamaan ini, di mana ferrum ataupun besi menghilangkan elektronnya ataupun menderma elektronnya untuk membentuk ion ferrum 2. Okey. Dan ini pergi ke langkah kedua pula, di mana elektron itu tadi akan mengalih melalui besi ke hujung titisan air, di mana kepekatan oksigen di situ adalah lebih tinggi dan menyebabkan permukaan besi di bahagian ni tadi menjadi kathod apabila penurunan berlaku. Ya. Alright. Now, sekarang kalau kita pergi ke langkah 3 pula. Cuba Sean baca apa yang terjadi di langkah ketiga pula. Okey cikgu. Oksigen ataupun O2 yang larut di dalam air menerima elektron dan mengalami penurunan untuk membentuk ion hidroksida ataupun OH negatif. Ya, inilah yang kita kena pasti jenis tidak balas daripada Kak Leo de German tadi. Ya. Dan kita pergi ke langkah keempat pula, di mana apabila ion ferrum 2 tadi bertindak balas dengan ion hidroksida daripada air, dia akan menyebabkan satu keadaan di mana ferrum 2 hidroksida terbentuk, FeOH2 kat dalam kurungan. Dan FeOH2 tadi, kalau dia asyik melalui tindak balas pengoksidaan, dia akan menghasilkan bahan yang dipanggil ferrum 3 oksida, biasanya .XH2O lah, terhidrat. Dan keadaan ini adalah dipanggil karat. Sebab tu cuba Sean baca ayat yang terakhir tu, yang kat dalam kotak merah tu. Okey, baik cikgu. Okey, ferrum 3 oksida ataupun Fe2O3 atau karat adalah rapuh, telap dan tidak melekat dengan kuat. Oleh itu, air dan oksigen dapat meresap pada logam besi yang berada di bawahnya. Besi akan mengalami pengaratan yang berterusan. Ya, sebab itulah karat adalah sesuatu yang rapuh dan mudah pecahlah kiranya. Kalau besi tu dia dah berkarat sangat, kadang-kadang dia akan patah. Ya betul. Dan yang paling penting di sini, dua syarat utama yang untuk pengaratan ialah apa tadi? Kena ada air dan betul. juga oksigen cikgu. Betul tu. So yang dua-dua syarat ni memang syarat yang paling penting untuk pengaratan berlaku. Ya. Boleh tak kalau saya sebut dia berlaku pada permukaan besi cikgu juga? Maknanya kalau ada air dan juga oksigen dan juga permukaan besi lah, baru sahaja pengaratan boleh berlaku. Betul ke cikgu? Betul tu. Sebab tindak balas redox boleh berlaku hanya dengan kehadiran kedua-dua benda ni pada permukaan besi. Ya. Okey cikgu, kita teruskan lagi. Okey. Now, tetapi bagi kes pengaratan ni, kita ada cara untuk mengawal pengaratan dan kita ada juga caranya di mana pengaratan tu mungkin berlaku dengan lebih cepat melalui siri elektrokimia. Okey. Dan cara hafal dia, cuba Sean baca cara hafal dia dari kalau sampai aktif. Ada di sini ya. Okey, saya bacakan. Kalau nak cegas, mesti ambil zat besi sama paracetamol hingga cukup aktif. Dan besi, tempat highlight yang hijau tu sebenarnya adalah macam sempadannya. Okey. Logam-logam yang berada di atas besi ni tadi, kalau digunakan untuk melilit besi ni, dia sebenarnya boleh mengawal pengaratan. Okey. Dia boleh membantu supaya benda tu kita boleh simpan dengan lebih lama agar dia tak cepat karat. Okey, baik. Manakala logam-logam yang biasanya kalau kita sadurkan di sekitar besi tu atau lilit dalam besi tu, di bawah besi ni, dalam siri elektrokimia ni, dia boleh menyebabkan besi tadi berkarat dengan lebih cepat.
Okey. Maknanya kalau seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, sekiranya kita memilih besi ataupun memilih logam ya di atas besi ataupun yang lebih elektropositif, bermaksud pengaratan akan berlaku dengan lebih lambat. Ya, betul. Ya. Yes. Okey. Dan memang apa-apa logam yang kurang elektropositif, kalau dicampurkan dengan besi, dia akan menyebabkan pengaratan tu berlaku dengan lebih cepat. Okey. Okay. So dia macam tu je. So kita punya siri elektrokimia ni adalah satu cara di mana kita menggunakan untuk mendetect lah, okey, untuk detect sama ada pengaratan tu boleh berlaku dengan lebih cepat ataupun lebih perlahan. Okey cikgu. Sekarang saya dah faham dah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Tung bagi mata pelajaran kimia tingkatan 5. Baiklah cikgu, sekarang kita nak buat apa cikgu? Saya nampak ada banyak alatan dan radar dekat sini. Kita akan buat eksperimen. Okey, memang dah teruja dah. Okey cikgu, jom kita mulakan. Boleh? Okey. Now, eksperimen ni ialah kesan logam yang lain ke atas pengaratan. Okey. That means dari siri elektrokimia tadi, kita nak aplikasikan untuk eksperimen ni pula. Okey. Kita nak tengok sama ada pengaratan tu berlaku atau tak berlaku apabila kita lilitkan bahan tu dengan paku besi. Okey cikgu. Okey. Now, tujuan untuk eksperimen ni adalah untuk mengkaji kesan logam yang bersentuh dengan besi ke atas pengaratan besi. Dan pernyataan masalahnya pula, bagaimanakah logam yang berbeza yang bersentuh dengan besi ni mempengaruhi pengaratan besi. Dan Sean, kalau kita tengok di hadapan Sean ni kan, dia ada 3 pemboleh ubah tau Sean. Ada ke? Satu dimanipulasikan. Mari kita tengok pemboleh ubah dimanipulasikan pula. Logam yang berbeza dililit pada paku besi. Itulah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam kes ni. Cikgu. Manakala pemboleh ubah bergerak balas pula, cuba Sean tengok. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah pengaratan besi cikgu. Inilah yang kita belajar tajuk hari ini. Pengaratan besi. Manakala untuk pemboleh ubah dimalarkan banyak di sini. Cuma inilah yang saya senaraikanlah. Paku besi, kita ada larutan agar-agar yang mengandungi NaCl, kalium heksasianoferat 3 dan penunjuk phenolphthalein serta suhu di persekitaran kita. So ini adalah pemboleh-pemboleh ubah bagi eksperimen ini. Sekarang cuba Sean tengok apa hipotesis pula. Bagi hipotesis adalah semakin elektropositif logam yang bersentuhan dengan besi, semakin bertambah pengaratan besi. Ini again kita imbas kembali tadi, hasil daripada siri elektrokimia. Terhasillah hipotesis ini. So kita nak buktikan sama ada hipotesis ini boleh diterima ataupun rejected dalam eksperimen ini. Cikgu. Sekarang kita tengok pula definisi secara operasi. Definisi secara operasi pula ialah apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif, warna biru tua akan terbentuk. Dan radas tambahan tadi sama dengan yang kat depan lah. Kat sini so radasnya, kalau Sean tengok kat depan Sean tu, ada tabung uji kan? Mari kita cek
Okey, berdasarkan senarai kita. Okey. Okey. Tabung uji ada tak, Sean? Yang ini ke cikgu? Ke Ya. yang di hadapan? Kat Yang- situ. Yang Ya. ini? Okey, tabung uji. Ini dia cikgu. Okey. Rak tabung uji. Rak tabung uji. Yang ini ke cikgu? Bukan yang ini. Ya, betul tu. Itu Okey. dia rak tabung uji. Okey, lepas tu ada tak paku besi? Paku besi ada di sini, cikgu. Nanti saya letakkan ini semula. Kembali semula ke tempat asalnya. Ini ya, cikgu. Paku besi. Okey, Ya. ada beberapa lah di sini, cikgu. Saya keluarkan satu je. Okey. Now, macam mana dengan pita magnesium? Pita magnesium ada di dalam bekas ataupun plastik ni, cikgu. Okey, Ya, yang dah magnesium dilabel pun dengan ada. magnesium. Lepas tu zinc. Zincnya ada di sini, cikgu. Okey. Ya. Stannum, Stannum di sini cuprum. dan cuprum. Okey. Okey. Ya. Kita pun ada larutan agar-agar. Okey, Tapi larutan di situ agar-agar. adalah sampel larutan agar-agar yang ada pada kasar dawai. Oh, yang ini, cikgu. Ya. Okey, ya. Okey. Yang ni kita dah sediakan tadi kan, Sean, kan? Ya, cikgu. Okey. Dan kita ada juga larutan kalium heksasianoferat 3 yang warna kuning tu kat depan. Yang ini, cikgu. Ya. Ya. Okey, penunjuk phenolphthalein. Ya. Okey, penunjuk phenolphthalein. Penunjuk phenolphthalein ini, cikgu. Ya, betul Okey. tu. Ya. Okey, dan kertas pasir. Okey, dan kertas pasir yang cikgu sebutkan tadi ada di sini, cikgu. Maknanya Ya. kita ada, cikgu. Ya, betul tu. Inilah. Itu dia, kertas pasir. Kita sangat memerlukan kertas pasir dalam eksperimen inilah. Ya. Okey. Okey, cikgu. So dia adalah kira sebagai satu langkah berjaga-jaga di mana kita kena bersihkan terlebih dahulu Ya. paku-paku dan semua logam yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini. Kenapa, cikgu? Kita nak singkirkan lapisan oksida pada paku dan logam-logam ini Aha. supaya eksperimen kita lebih valid. Dia lebih Okey. tepat. Maknanya kalau adanya pengaratan ataupun pengoksidan yang telah berlaku pada paku tu, maknanya keputusan untuk eksperimen kita dah macam terkesan, cikgu? Ya, betul Okey. tu. Okey, Untuk baik. lebih tepat. Okey. Okey. Mari kita tengok prosedur pula. Okey, cikgu. Now, prosedur yang pertama ialah bersihkan paku besi, pita magnesium, kerajang zinc, kerajang stannum dan kerajang cuprum dengan menggunakan kertas pasir. Ya. Okey, mari kita bersihkan Okey. guna kertas pasir. Maknanya saya ambil satu paku besi ni, nak ambil semua ke ataupun kita buat salah satu je? Ya, kita buat satu je. Okey, untuk tunjukkanlah bagaimana, cikgu. Ya, So, betul macam tu. ni nak buat macam mana? Kita macam So, ni je? kita bersihlah macam ni. Oh, okey. Ya. Okey. Now, seperti yang saya nyatakan tadi, Ya. dia untuk menyingkirkan lapisan oksida. Sebab kadang-kadang paku besi kita ni ada lapisan oksidanya. Okey. So, bila dah singkirkan ni, okey, kita akan lilitkan, okey, dan semua logam-logam ni pun kita akan bersihkan juga. Ya. Okey. Okey. So, Yang kita ni bersihkan. sebagai contoh lah, cikgu. Ya, Kita betul tu. tunjukkan yang saya pegang ni adalah logam ataupun kuprum yang ada kat sini, ya. Ya. Ini pun kita kena bersihkan lah, cikgu. Ya, betul tu. Okey. So, selalunya kita bersihkan. Oh, kita menarik macam tu. Ya. Itu adalah Senang lagi. lagi senang lah. Maknanya Yes. kita lilitkan, lepas tu Okey, cikgu. Saya punya dah bersinar, cikgu. Kan? Saya pun. Cantik. Okey. Sekarang ni, okey, kalau kita tengok pada prosedur yang kedua, Ya. di mana kita kena lilitkan semua paku besi ni, okey, dengan semua logam-logam yang kita dah bersihkan tadi. Okey. Okey. So, mari kita lilitkan. Okey, Syah, daripada sama-sama. bawah, ya? Ya, dari Okey. bawah kita lilit paku besi tersebut. Dia kena mengelilingi. Okey, macam tu. Keliling dia. Oh, macam kita nak main gasing kan, macam tu, cikgu. Ya. Dan kita akan lilit untuk 4 set. Okey. Yang set 1 tu yang tabung UGP sebenarnya cuma mengandungi paku besi sahaja. Okey. Itu bagaikan yang kawalan ke, cikgu? Betul. Okey. Ya, kita memang memerlukan satu eksperimen kawalan sebagai rujukan utama kita. Okey. Okey. So, boleh Sean ambilkan tabung uji, 5 tabung uji. Baik. Letak kat dalam rak. Okey.
1, 2, 3, 4, 5. Saya bagi jarak sikit, Ego. Okey. Okey. So, kalau kita tengok pada jadual, tabung uji P adalah paku besi sahaja. Okey. So, kita cuma letakkan paku besi ke dalam. Macam tu je. Okey. Okey. Ya. Lepas tu, untuk tabung uji Q adalah paku besi dengan lilitan magnesium. Okey. Okey, lilitan magnesium. Dan sebenarnya, pastikan lilitan ni dia penuh. Kalau tak, karat akan berlaku kat sini nanti. Oh, okey. Maknanya dia kena mengelilingi keseluruhan paku tersebut, Ego. Ya, betul tu. Okey, ya. Okey. So, itu untuk Q. Okey. Tabung uji R pula, dia melibatkan sternum. Sternum. Okey, saya tengah ambil kat sini, Ego. Ya. Sebenarnya tak perlu risau, Syul. Ya. Sebab tadi, kan kita dah singkirkan lapisan oksida sama-sama tadi kan? Ya. Maknanya sekarang kita hanya perlu lilitkan, ya, Ego? Ya, betul tu. Okey, saya ambil satu paku. Okey. Dan saya akan lilitkan di sini. Macam mana yang Ya, cikgu tunjukkan betul tadi, tu. ya. Okey. Ini akan ambil masa sikit. Yang ni adalah untuk tabung uji R, ya, Ego? Ya, betul tu. Okey. Betul ke, Ego, saya buat? Betul. Okey. Cantik lilitan tu. Macam ni lah. Tapi sebenarnya kita kena lilitkan keseluruhannya lah, Ego. Ya, betul tu. Okey, tapi yang ni bagi untuk menunjukkan ke yang menonton di rumah lah, Ego, macam mana kita Ya. lilitkan. Dan Ya. ni saya akan masukkan nanti di dalam tabung uji R. R. Okey. Okey. Dan sebenarnya kalau kita dah habis lilit semua logam-logam tu tadi, Ya. okey, kita akan tuang larutan agar-agar tadi. Okey, tuangkan larutan agar-agar panas. So sepatutnya agar-agar yang kat depan Sean tu adalah agar-agar panas lah. Ya. Okey, dengan isi padu yang sama ke dalam setiap tabung uji tu. Dan sebenarnya biarkan semua tabung uji ni akan dibiarkan selama 1 hari. 1 hari, Ego. Okey, maknanya kita akan sambung esok ke, Ego? Tak adalah kan? Of course kita dah buat kan. Ingat tak hari tu kan kita buat sama-sama dah. Ya, cikgu. Dan ini sebenarnya adalah rupa agar-agar yang sebelum kita campur dengan paku besi. Ya. Rupanya dan warnanya nampak kekuningan. Ya, cikgu. Okey, sebab kehadiran penunjuk larutan kalium heksasianoferat 3. Dan jangan lupa ada beberapa titis phenolphthalein kat dalam ni. Okey. Sebab kita nak menentukan kehadiran ion hidroksida kat dalam setiap tabung uji ini. Ya. Okey. So lepas beberapa harilah. Okey, saya suka biarkan tabung uji tu dalam 2 hari ke 3 hari. Okey. Okey. Kita akan buat pemerhatian. So nanti Sean akan buat pemerhatian tau. Ya. Ini dia. Okey. 5 tabung uji ni. Okey. Dan kita akan rekodkan semua pemerhatian ni. Okey, baik, cikgu. Okey? Ya. Now, mari kita rekodkan pemerhatian bersama-sama. Okey. Now, cuba Sean ambil tabung uji P. Saya Tabung dah uji label. P. Yang ini ke, cikgu? Kat sebelah paling Maaf, sini. kanan. Okey, yang ini. Okey, sebab label itu sebelah ni kan. adalah paku sahaja kat dalam. Okey, paku sahaja, cikgu. So, Sean nampak tak warna biru kat situ? Cikgu ada nampak sedikit di sebelah atas ya. Ya. Nampak kan yang warna biru sikit. Dia nampak macam hijau tapi sebenarnya warna biru lah. Betul. So, dia ada warna biru kat situ. Ya. Okey. Macam mana dengan merah jambu? Ada tak warna merah jambu? Cikgu, kalau ikut dengan apa yang saya nampak, memang tak ada lah, cikgu. Ya, betul. Ya. Ya, Oh, betul. memang tak Okey. ada. Sebab ion hidroksida dah digunakan untuk pengaratan. Okey, baik. Okey. Mari kita lakukan pemerhatian pula untuk tabung uji Q sekarang ni. Okey, tabung uji Q di sini. Yang ni memang jelas nampak warnanya, cikgu. Kan? Ya. So, ada warna biru tak kat situ? Okey, warna biru. Okey, saya tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah juga. Ada tak warna biru? Sememangnya tiada, cikgu. Ya. Macam mana dengan merah jambu? Cikgu, yang ni sangat ketara nampaknya, cikgu. Memangnya warna merah jambu. Dari jauh memang saya dah nampak dah, cikgu. Saya suka pink tu. Cantik. Okey. Mari kita tengok tabung uji R pula. Untuk tabung uji R, yang ni pula ada nampak sebab dia ada sedikit kekuningan daripada cecair yang kita letakkan di dalam, cikgu. Betul. Dan memang nampaklah kalau
Kalau ada anda nampak warna di sini ada nampak biru macam warna tu kan? biru sikit kan? Dia nampak betul macam hijau sebab biru dengan kuning tu jadi hijau. Ya, Tapi betul dia tu. sememangnya seperti kalau nampak betul-betul tu, kalau kita lihat betul-betul memang adalah sedikit kebiruan di sana, Cikgu. Ya, betul. Ya. So dia memang ada warna biru. Tapi warna pink, merah jambu ada tak? Tiada, Cikgu. Tiada. Okey, Aha. betul tu. Sebab tu kalau kita nak tengok inference ni, sebenarnya dengan kehadiran stenum, Ya. pengaratan berlaku. Oh, okey. Ya. Itulah inference kat sini. Okey. Now, ada lagi tau. Jangan lupa, ada 2 tabung uji lagi. Okey, kita tengok S pula. Untuk S, Cikgu, yang ini ya. Untuk S, yang ni memang nampak Tak ada biru kan? tak ada, Cikgu. Saya tengok dari sini pun tak ada biru. Okey, tiada, Cikgu, tiada. Ya. Merah jambu? Merah jambu ada, Cikgu. Kan? Sangat nampak. Ya, sangat nampak. ketara, ya. Maksudnya pengaratan tidak berlaku. Sebab sebenarnya kalau kalium heksasianoferat 3 tadi sudah bertukar menjadi biru, maksudnya pengaratan berlaku. Ya. Ya. Okey. Sekarang kita tengok tabung uji T pula. Tabung uji T yang ni yang terakhir, Cikgu. Ya, betul. Okey. Okey. Ada biru tu sikit kan? Ada, Cikgu. Kalau kita lihat dekat sini dia ada macam sedikit warna biru, Cikgu. Ya, betul tu. So dia memang akan berlaku pengaratan di situ. Okey. Okey, sebab sebenarnya kuprum ni dia mempercepatkan lagi proses pengaratan. Okey. Dan disebabkan pengaratan berlaku, memang warna merah jambu saya rasa tak nampak. Tak ada, Cikgu. Tu kan? Ya, tak nampak langsung. Maka inference-nya di sini adalah pengaratan berlaku. Ya. So sebenarnya daripada eksperimen ni, kita boleh nyatakan bahawa kalau larutan penunjuk kalium heksasianoferat 3 tadi telah bertukar menjadi biru, maka pengaratan berlaku. Ya. Okey, dan sekiranya tiada pengaratan berlaku, maka tiada warna biru lah. Tetapi warna merah jambu yang ada. Disebabkan masih terhadirnya ion hidroksida ini. Okey, Cikgu. Okey. Ya. Now, so agak-agaknya apa kesimpulannya, Shuan? Okey, Cikgu. Bagi pendapat saya logam yang lebih elektropositif melambatkan pengaratan, manakala logam yang kurang elektropositif mempercepatkan pengaratan. Ya, sebab tu yang ini dia balik kepada siri elektrokimia tadi. Ya. Sebagai rujukan utama untuk kita mengenal pasti bagaimana logam ini boleh memainkan peranan dalam proses pengaratan. Ya. Ya. Okey, tapi apa yang kita dah belajar untuk segmen ni, Cikgu? Apabila kita dah jalankan eksperimen ni? Okey, bila kita menjalankan eksperimen ni, sebenarnya kita nak menggunakan siri elektrokimia ni untuk mengenal pasti logam-logam apa yang sebenarnya mempercepatkan pengaratan dan logam-logam apa yang sebenarnya melambatkan pengaratan. Dan biasanya sekiranya pengaratan tak berlaku, ion hidroksida, maksudnya ion hidroksida tu yang asalnya dari air tadi, masih ada terperangkap kat situ. Sebab itu warna dia warna merah jambu. Tapi kalau dia dalam keadaan di mana dia warna biru, maksudnya ion ferrum 2 tadi, ion ferrum 2 hadir kat dalam larutan ni. Ya, yang bermaksud pengaratan telah pun berlaku lah, Cikgu. Ya, betul tu. Okey, Cikgu. Dan daripada apa yang kita dah jalankan ataupun apa yang saya dah jalankan untuk eksperimen ni, saya dapat berapa bintang, Cikgu? Of course, 5 bintang. 5 bintang. Dan kepada mereka yang menonton juga yang mengikut sekali dengan eksperimen ni, anda pun akan dapat 5 bintang, kan, Cikgu? Ya, betul tu. Okey, baiklah, Cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM.
Kotornya studio. Siapa yang tak sapu ni? Tapi dah bertahun dah saya pegang penyapu ni. Dah ada penyapu ni. Dibuat daripada besi kan? Tapi kenapa dia tak berkarat pun? Kenapa ya, Cikgu? Batang besi ni tak berkarat langsung, Cikgu? Sebenarnya kita ada cara-cara untuk mengawal pengaratan berlaku. Oh, ada. Ya. Tapi sebelum tu kan, Sean, sebenarnya kalau kita melakukan suatu eksperimen, memang kita akan come up dengan satu hipotesis. Ya, Cikgu. Dan kadang-kadang berdasarkan pemerhatian yang kita buat daripada eksperimen tu, kita boleh terima hipotesis ataupun kita boleh tidak menerima hipotesis itulah. So Cikgu. sebab itulah kita buat eksperimen. Okey, baik, Cikgu. Alright. Now, tapi sekarang ni yang penting ialah kita nak tahu macam mana kita nak mengawal pengaratan berlaku. Ya, Cikgu. Macam mana tu? Okey. Kalau nak tahu, ada banyak cara sebenarnya. Tapi hari ini cikgu ajar 3 cara. Okey. Saya rasa 3 cara ni dah sangat mencukupi untuk kita mengawal pengaratan dalam kehidupan seharian kita ni. Salah satu daripadanya ialah cara pertama, penggunaan permukaan perlindungan. Dan kaedah ni biasanya dia menghalang besi daripada bersentuhan dengan air dan oksigen. Okey. Tapi macam mana? Macam mana kita nak memastikan permukaan tu dilindung? Salah satu daripadanya ialah dengan menggunakan logam lain melalui proses penggavanian, penyaduran timah dan penyaduran kromium. Dan satu cara lagi ialah kalau Sean, macam Sean tanya tadilah, macam mana penyapu tu dah bertahun-tahun tapi tak berkarat. Yang ni, Cikgu. Tahu spray paint tak? Okey, tahu. Tu cat. Sebenarnya kalau ada satu lapisan cat yang kita salutkan salutkan dalam sekitar besi tu, dia boleh mengawal pengaratan. Maknanya sebab besi tu tidak terdedah kepada air ataupun oksigen lah, Cikgu? Ya, betul tu. Okey. Sebab tu boleh tahan dah 10 tahun dah, Cikgu? Ya. Serius. Dah 10 tahun ni. Ya. Okey, kalau Sean tengok ada bahan, tahu tak, yang tangkap nyamuk tu? Yang ini, Cikgu. Dia nampak macam raket badminton tapi bukan. Yang ini. Okey. Yang ni ialah dia dilapis oleh satu lapisan plastik. Untuk memastikan pengaratan tu terkawal lah, supaya dia tak karat dengan senang. Ya, Cikgu. Satu lagi, tengok bunga plastik tu. Kita bunga ada banyak plastik. Bunga ni. Yang ni saya ada banyak kat rumah, Cikgu. Kan? Cantik je. Ya. Kita boleh simpan 10 tahun, lebih dari 10 tahun pun dia takkan berkarat. Sebab ada satu lapisan plastik. Dekat dalam ni, Cikgu? Dalam ni ada besi. Lepas tu luar disalut dengan plastik. Ya, betul tu. Sebab tu dia kuat juga, Cikgu. Kan? Okey. Dan tadi saya ingat Sean ada bagi tahu saya ada masalah nak buka mangga kan? Ya, Cikgu, yang ini. Kan ini karat saya, kan? Ya. Sebenarnya kita boleh guna grease. Boleh? Ya, kalau dah spray dengan grease tu, dia memang boleh buka. Okey. Maknanya kalau kita sadurkan grease ke dalam tempat letak kunci tu, dah boleh buka, Cikgu? Ya, boleh. Boleh. Cuma saya tak tahulah tadi ada karat. Kalau tak, saya memang singgah kat kedai belikan grease untuk Sean ni. Okey, mungkin lepas pembelajaran kita nantilah, Cikgu. Jom. Nanti ya. Okey, Cikgu. Now, sekarang kita tengok cara yang kedua pula. Ya, Cikgu. Okey. Perlindungan dengan menggunakan logam korban. Okey, di mana besi ni dia disambung pada logam yang lebih elektropositif seperti magnesium dan zinc. Dan ini balik kepada siri elektrokimia kita tadi. Saya rasa banyak kali dah kita asyik ulang tentang siri elektrokimia aja hari ni kan? Dan sebenarnya kalau apabila besi ni dia disambung pada logam yang lebih elektropositif, logam tadi dia jadi logam korban sebenarnya. Sebab dia akan terkakis. Okey. Kita tak guna perkataan hakis tau dalam kimia. Cikgu. Kita guna perkataan kakis.
hakis. Apa perbezaan dia, cikgu? So hakis ni biasanya kita guna untuk hakisan tanah semua tu kan. Tapi dalam kimia biasanya dia melibatkan logam, maka dia akan terkakis. Okey. Dan apabila logam yang lebih elektropositif ni tadi terkakis, maka pengaratan besi dapat dicegah. So dengan kata lain lah, seperti yang saya nyatakan tadi, logam yang lebih elektropositif ni menjadi logam korban. Okey. Okey. Maknanya yang besi ataupun logam yang disalut dengan logam yang lebih elektropositif dilindungi lagi sebab yang terkakis tu adalah logam yang lebih elektropositif. Ya, betul tu. Okey, ya. So dia macam defending lah. Dia kawal tempat tu. Ya. Okey. Dan cara yang ketiga melalui pengalloyan. Okey. Dan kalau Sean tengok kat depan Sean, wah, ada periuk. Ya, cikgu. Ini yang cikgu suruh saya bawakan daripada rumah, cikgu. Ya. Kan kita basuh beras, basuh air, basuh sayur semua guna tu kan? Ya. Semua ni adalah melalui pengalloyan. Okey. Kalau kita guna besi je, biarkan dengan lama dia akan karat. Dan karat ni nanti bayangkan kalau tercampur dengan makanan yang kita makan. Cikgu, bukan saja tak sedap tapi saya rasa tak sihat lah, cikgu. Ya, kan? Memang membahayakan badan kita. Betul tak? Ya. So, dalam keluli nil karat, okey, stainless steel lah. Maksudnya macam sudu dan gapu kat depan Sean tu. Ini adalah keluli nil karat. Besi ni sebenarnya dialloykan dengan karbon, kromium dan nikel. Okey. Dan kromium dan nikel ni membentuk satu lapisan perlindungan oksida yang tahan kakisan serta membentuk lapisan yang berkilat. Sebab tu kalau kita tengok semua tu berkilat. Ya, betul, cikgu. Dan lapisan oksida ni yang terbentuk, dia melindungi besi daripada terdedah kepada air dan oksigen. Sebab itulah kepentingannya pengalloyan dalam mengawal pengaratan. Itulah sebabnya kita kena tahulah apa logam yang boleh digunakan untuk mengawal pengaratan seperti yang cikgu sebutkan tadi, kan, cikgu? Ya, betul tu. Okey, cikgu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu? Okey. So sebenarnya apa yang kita belajar secara keseluruhan pada hari ini adalah tentang pengaratan. Dan pengaratan ni berlaku dengan dua syarat. Ya. Apa tu lagi, Sean? Kena ada kehadiran air dan oksigen. Ya, dua ni paling penting dalam proses pengaratan. Dan semua tu juga terbukti daripada eksperimen yang kita lakukan. So, dengan adanya dua syarat tadi, barulah pengaratan boleh berlaku. Dan melalui ion ferrum 2 yang bertukar menjadi ferrum 3 oksida daripada ferrum 2 hidroksida tadi, itulah yang dipanggil karat. Okey, cikgu. Dan bagaimana pula prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita, cikgu? Kalau saya ada 10 bintang pun saya nak bagi Sean hari ini 10 bintang. Okey, terima kasih, cikgu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah sama ada dalam talian ataupun melalui televisyen, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan, dari mana kita boleh dapatkannya, cikgu? Okey, murid-murid sebenarnya boleh dapatkan latihan tambahan ni daripada sumberku di portal The5. Okey, terima kasih Cikgu Tung atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.